Saya merupakan yang di-Petua PIBG SMK Perumput Melaka, dan kami mendapat PIBG Cemerlang pada tahun 2019, dan pada tahun 2017 saya memenangi anugerah tokoh PIBG, dan 2018 PIBG Cemerlang, PIBG bertaraf 5 bintang di peringkat kebangsaan. Dan kekuatan kami kerana adalah merupakan kombinasi di antara pengetua, iaitu merupakan ketua pentadbir di SMK Perumput dan juga di PIBG, di mana saya bukan ketua di dalam PIBG itu sendiri. Dan profesi saya sebagai doktor perunding veterina, dan kepakaran saya ada dalam perubatan diagnostik unggas dan produksi, Avian Diagnostic Medicine and Production, dan saya mengajar bagi pelajar perubatan di tahun 2, 4 dan 5. So kompetisi lain saya juga menyebutkan ICT dan IoT Communication Trainer, dan juga saya mendapat GCE level 1 dan GCE level 2 pada tahun 2019, dan baru saja mendapat Google Certified Trainer untuk tahun 2020, dan merupakan ibu bapa yang pertama di Malaysia yang berjaya mendapat Google Certified Trainer. Dan juga saya juga mempunyai persijilan dari Microsoft Innovator Educator. Dan di sini juga biodata ringkas, saya mengajar di Universiti Kelantan, dan juga merupakan juga speaker untuk Royal Veterinary College of London di peringkat dunia, di mana RVC atau Royal Veterinary College merupakan kolej perubatan veterina yang terulung di dunia. Dan penceramah ilmiah, dan saya juga banyak mencapai ceramah sebelum ini, memulakan sesi ceramah saya sejak tahun 2012 dan bergerak aktif di Ministry of Education pada tahun 2017. 2012 saya telah memulakan usaha bengkel ICT saya di Ministry of Agriculture atau Kementerian Pertanian. Okey, di SMK Perumput sebagai PIBG, saya juga memulakan usaha dengan menyampaikan ceramah ICT saya kepada guru-guru di SMK Perumput dahulu. Selain daripada itu, saya juga merupakan pengurusi biro akademik di MRSM Bentong, di mana di sana saya mengajar juga motivasi dan juga Microsoft OneNote, di mana mereka sekarang di MRSM menggunakan Microsoft OneNote dan sebagai pelantar mereka. Kalau di kementerian kebanyakan guna Google Classroom, di MRSM mereka menggunakan Microsoft Teams ataupun ClassNote. Dan selain daripada menjadi YDP di PIBG SMK Perumput Melaka, saya juga merupakan NYDP di SK Paya Rumput Melaka. Dan inovasi QR Code merupakan salah satu yang telah membuatkan pengiktirafan PIBG SMK Perumput di peringkat kebangsaan, mendapat taraf 5 bintang apabila kami mendokumentasikan keseluruhan dokumen kami dalam bentuk digital. Maksudnya satu-satunya PIBG pada tahun 2018 yang mempersembahkan dan membentangkan kami punya pembentangan dalam bentuk QR Code dan menggunakan Microsoft OneNote. Dan di sini adalah banyak sangat QR code yang kami buat, dan di sinilah kami mulakan misi dan visi kami di dalam mempopularkan dan mempromosikan QR code di sekolah, di sekolah kami bagi para ibu bapa, para guru, pendaftaran, profil diri dan segalanya kami menggunakan QR code. Dan memang kami menggunakan banyak aplikasi canggih. Selain dari Microsoft OneNote, kami gunakan Google Keep dan Note for Everything, di mana jika para pelajar lambat sampai ke kelas dan guru kelas tidak dapat scan QR code, ibu bapa secara automatik akan menerima SMS blaster di handphone masing-masing yang menggunakan Note for Everything, di mana mengatakan anak mereka tidak hadir ke dalam kelas. Kadang-kadang bukan apa, mak bapak hantar di depan gate tapi mereka buat U-turn. Mereka tak ada dalam kelas, tapi lepas tu dia pergi tengok wayang dan sebagainya. Itulah mereka cara bagaimana kami telah berjaya menghalang sebarang ponting kelas. Kadang-kadang dia lepas rehat pun dia boleh ponting juga. Jadi sebab itulah kami memulakan misi dengan memperkenalkan profil diri, kehadiran pelawat, pendaftaran dan sebagainya menggunakan QR code. Dan juga inilah sistem pemfailan penggunaan Microsoft OneNote, di mana saya punya business strategy ataupun saya punya stakeholder di dalam menyampaikan ICT saya, kalau tadi dengan Cikgu Sheila-nya dengan Canva-nya ataupun dengan PowerTool-nya, di manakala saya pula dengan saya punya core business saya adalah Microsoft OneNote. Jadi di sini saya mengajar para guru-guru sekalian, kalau nak simpan banyak nota, you hadir banyak kelas, you buat macam-macam multitasking, nak buat kat mana-mana, kat nak simpan, mungkin kita simpan kat Google Drive. Tapi bagaimana kita nak buat dia secara tersusun? So kita menggunakan masuk OneNote. Dan saya percaya semasa MCO ni ataupun PKP ni, banyak guru-guru menghadiri banyak bengkel. Kat mana cikgu nak simpan link tu? Kat mana cikgu nak simpan video tu? Kat mana cikgu nak simpan segala macam data dan nota tu? Gunalah Microsoft OneNote. Jadi kalau nak belajar, boleh belajar bersama DRB. Saya dikenali sebagai Dr. B. Semua gelaran saya terima semasa saya menuntut di universiti dahulu. Last time saya ada perkataan BEE dekat belakang tu. Sebab bila saya membentangkan dokumentasi klinikal saya, memang saya membentangnya dengan bentuk semangat dan bersengat sekali.
That's why they call me B, lebah tu, BEE. Sekarang saya gugurkan BEE tu untuk mengelakkan orang tanya ini lelaki ke perempuan. Terus saya letak Dr. B. Okey, ini adalah salah satu contoh di mana perkongsian saya bersama-sama dengan para guru-guru dan merupakan tanggungjawab sosial saya membantu para guru untuk memahami dan mempertekankan kualiti kemahiran serta kecekapan di dalam bidang ICT. Tambah lagi di dalam semasa PKP ini sendiri. Ini merupakan walaupun di dalam musibah ni kita ada juga benefitnya, kita juga mendapat manfaatnya apabila kita guru-guru dapat mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan itu sendiri, di mana belajar sendiri bagaimana menggunakan teknologi. We are not teaching technology in class, we are using technology in the class to teach. Okay, so we're not teaching technology in class, but we are using technology to teach in the class. Alright, so ini merupakan anugerah saya pada tahun 2017 sebagai tokoh PIBG, anugerah PIBG 5 bintang dari Peringkat Kebangsaan, tokoh inovasi PIBG 9 dan PIK 21 pada tahun 2019. Dan insyaAllah pada 2022 lagi anugerah, insyaAllah telah dicalonkan. Kalau ada nanti kita tambah lagi. Sebaik mungkin ini akan menyebabkan satu pencetus semangat atau pemakin kepada semua para pendidik di seluruh Malaysia, tak kira sama ada dia guru ke, dia pensyarah ke, dia guru tadika ke atau sebagainya, dan mereka adalah educator, adalah pendidik. Terima kasih banyak-banyak kepada tim didik itu sendiri kerana mereka tidak merestrikkan atau melimitkan atau menghadkan hanya untuk guru sekolah saja. Mereka beri peluang guru swasta, pensyarah-pensyarah di universiti, college dan sebagainya untuk bersama-sama bergabung tenaga menyumbang ilmu bagi manfaat bersama. Okey, dan saya juga merupakan pengurusi di Melaka Tengah sebagai kumpulan bergerak ibu bapa, di mana saya menyampaikan ceramah saya dalam membantu PIBG lain di dalam memperkasakan penggunaan ICT mereka, dan juga di dalam surat khabar ataupun di dalam Astro Awani, saya juga menyampaikan banyak dalam buah bicara saya bagaimana PIBG boleh jadi pemangkin kejayaan sesebuah sekolah itu. That's why YDP dan IJK mereka sangat penting dalam memastikan agenda pendidikan itu dapat kita capai secara bersama. Dan juga itu saja yang ini. Jadi saya juga mempunyai juga seperti Cikgu Sheila tadi, kalau kita di yang ke-10, membuat pembentangan. Pada hari Sabtu ni merupakan pembentangan saya yang ke-20 bagi melengkapkan evidence saya kepada dalam Google Certified Trainer saya, di mana saya perlu menyampaikan evidence saya di peringkat Google Certified Trainer Committee, dan dan kalau dilihat daripada paparan yang ada sekarang, saya mempunyai konsep yang berbeza. Kalau saya nak menyampaikan ceramah, saya akan gunakan perkataan-perkataan yang berbeza dari penceramah lain. Kita tengok, kita contoh seperti ini. Okey, macam contoh apabila saya nak menyampaikan saya punya ceramah, saya akan gunakan, walaupun saya nak ajar Google Sheet, merupakan saya satunya favourite. Saya ada Cikgu Malik juga, yang banyak sama-sama banyak membantu saya. Saya akan gunakan tajuk seperti ini, Fatal Attraction in Google Sheet. Walhal saya nak ajar Google Sheet, tapi disebabkan tarikan daripada segi warna, dari segi image, dari segi irama, daripada corak itu menyebabkan orang tertarik nak tengok. Saya letakkan gambar mitochondria ini, dan saya banyak menggunakan konsep apabila mengajar. Dan jadi saya gunakan banyak platform, dan juga apabila melakukan sesuatu kelas di alam maya maupun di alam nyata, saya banyak menggunakan ice breaking. Di ice breaking biasanya saya tidak terus melompat kepada topik berkenaan. Kita akan melompat, kita akan bercerita dulu tentang kenapa kita nak belajar. Jadi dan kenapa kita perlu belajar. Okey, jadi konsep saya berbeza. Selagi tanah berada di bawah tapak kaki kita dan belum berada di atas kepala kita, maka tuntutan menuntut ilmu itu adalah wajib pada semua orang, because the ilmu atau the knowledge is very very powerful. Without the knowledge you will go blind. Okey, itu menjadi satu contoh. Dan kadang-kadang saya juga menggunakan banyak gambar-gambar seperti ini. Okey, Fatal Attraction Google Sheet. Kadang-kadang saya terpaksa buat ulang kaji semula. Untuk ulang kaji saya tukar gambar lain pula. Saya tukar gambar dinosaur, saya tukar gambar tiger dan sebagainya untuk memberikan. Macam contoh Fatal Attraction Google Sheet ni, saya mengajar tentang theory. Dan seterusnya di sanalah kita belajar secara berperingkat-peringkat. Maksudnya approach saya sangat berbeza. Saya menggunakan banyak warna, saya gunakan banyak animasi, dan saya gunakan banyak gambar. Sebab daripada sanalah saya memotivasikan para guru-guru dalam mempertingkatkan pengetahuan, kecekapan mereka dan kemahiran mereka di dalam bidang ICT, di dalam membantu tugas-tugas sebagai seorang guru. Dan juga saya juga banyak menggunakan quote saya sini, you know well, I never stop exploring, discovering and inventing. Ini akan dapat menaikkan lagi semangat guru-guru. So I'm going to stand outside kadang-kadang. So if anyone asks, I'm outstanding. So I mean, there was double meanings over there. So the challenges of education in the millennium today, we are facing today, we find parents that willing to sacrifice time. I am a parent. I'm sacrifice my time, my energy, my money towards
the development of education in their children in school. Because time is a precious gift. Kenapa? Sebab ibu bapa dia kena kerja. Jadi kalau dia kena kerja, jadi ruang atau peluang mereka nak mengajar di sekolah atasan bantu tu memang sangat kurang. Mereka hanya boleh bantu jika mereka ada waktu ke lapangan. You can make more money in this world, but you cannot make more time. Time ada 24 jam. Dia tidak akan berlebih, dia akan berkurang saja. We have to spend more time with our children and give a helping hand in their learning environment. This is what I'm doing right now. I'm just not helping the environment. I'm helping the learning environment. In that learning environment, we have teachers, we have anak-anak, we have ibu bapa. So all these three elements sangat penting. Sebuah sekolah ibarat sebuah badan manusia, di mana ibu bapa adalah, di mana guru adalah jantungnya, anak murid adalah aliran darahnya, dan ibu bapa itu adalah sarafnya. Salah satu daripada tiga elemen ini kita tarik keluar, maka kalau pincanglah body itu ataupun badan itu sendiri. Bagaimana kita nak pergi sekolah kalau cikgu tak ada, jantungnya tak ada, darah tidak mungkin bergerak? Bagaimana kita nak buat sekolah kalau tak ada anak murid? Cikgu je ada, jantung aja ada, darah tak ada. Begitu juga dengan ibu bapa, bertindak sebagai saraf je. Kalau tak ada saraf memang lumpuh. That's why PIBG memainkan peranan yang sangat penting, dan kombinasi ini sangat penting bagi membantu agenda pendidikan negara. So parents who want to make a positive difference in education of their children, take the time and effort to participate in the educational process. That is what I'm doing right now. I'm the catalyst. I'm so trigger everybody, including ibu bapa, including the educators, to go together. We have to be synergistic. So at its best, education is a partnership. The kata kunci, the keyword is partnership between children who want to learn, teachers who want to teach, and parents who want their children to succeed. Alright, so saya pun banyak menggunakan banyak model, dan perkongsian saya sentuh sedikit ni sebelum saya nak pergi kerja. So bengkel pengajaran online, terima kasih pada Cikgu Mamat yang memberikan saya ruang dan peluang pada pagi ini. Apa-apa saja perkongsian saya akan simpan di dalam Microsoft OneNote. Dia sangat canggih sebab Microsoft OneNote ada 4 version. Kita ada version dalam desktop version, kita ada online version, kita ada window version, kita ada handphone version. Itu yang bestnya sebab kita boleh bekerja di dalam keadaan yang tidak ada internet, dan lepas tu dia akan sync. So bila dia sync, proses tu kita namakan syncing. S-Y-N-C-I-N-G. Bukan syncing, dia syncing. English ni memang bunyi syncing. Macam kapal nak sync tu. Okey, dan untuk kelas hari Sabtu ni saya akan menggunakan Google Keep versus OneNote, the hidden part of the OneNote. Dan selalunya apabila mengajar dan belajar bersama-sama dengan student atau para pendidik, saya memang suka gunakan kata kunci. Kata kunci itulah yang seperti saya tambahkan sini, seperti selalu kunci saya gunakan perkataan Kiwi, K-I-W-I. Apa itu Kiwi? K untuk kata kunci, I untuk irama, W untuk warna, dan I untuk image. Okey, jadi kalau macam tadika dulu beli buku belajar, macam mana dia buku belajar ABC, mereka mana dia belajar terus anak murid, this is A, this is B, this is C, no, right? So di kombinasi ibu bapa seperti saya memperkenalkan kaedah Kiwi, kita kena guna kata kunci, kita gunakan irama. Macam kita ajar ABC, A, B, C, D, E, F, G, twinkle, twinkle, little star, itulah irama. Jadi kita pun ada pelajar-pelajar di kelas ujung ni, di mana ibu bapa membantu guru dalam kelas, kita gunakan irama, kita nyanyi lagu, nak belajar sejarah. Itu irama. Warna, memang saya suka banyak warna. Sebab tu saya guna OneNote ni. Sebab apa OneNote ni? Dia boleh draw. Dia boleh color macam ni. Dia boleh conteng-conteng macam ni. Dan sebagainya. Jadi tak payah guna PowerPoint. Kita guna masa OneNote juga. Kalau Cikgu Sheila, dia hebat dengan Canva dia. Kita Dr. Basha, kita ajar lebih bahasa OneNote. Sebab kita lepas tu kita boleh conteng, kita boleh erase. We can do whatever we want. So di dalam proses pembelajaran juga kita kita hendakkan sasih diri murid juga terjaga. Itulah kita kenalkan konsep RARE, R-A-R-E, RARE, respect, appreciate, recognize, expression. Di mana kita perlu respect kepada pendidik, kita appreciate segala sumbangannya, kita perlu recognize dia seperti hari guru dan sebagainya. Recognize itu masuklah dapat sijil pun recognize, dan express macam kita expresskan terima kasih cikgu dan sebagainya. Tu ibu bapa, kita nak ucapkan terima kasih pada guru, kita tak nak bebankan pada guru, kita pun membantu guru. The konsep leader apabila saya mengadakan pembelajaran saya, itu learn, explore, discover, adventure. Saya bukan pegang tangan cikgu nak bawa basikal ya. I teach you so that you can learn. After that you explore. Explore, not experiment ya Cikgu Tio. Explore. Kalau you experiment nanti laptop yang boleh bercakap dia langsung bisu. Okay, then after that you discover.
Bila you discover, you akan rasa adventure, you rasa minat dan menarik sangat kenapa you nak belajar. Itulah konsep lidah yang boleh kita perkenalkan dalam kelas. Untuk level tinggi, untuk pelajar-pelajar grade AA di universiti dan saya perkenalkan ICE, Innovation, Collaboration, Elevation. Sebab kita nak memperkenalkan konsep cepat kita. Sebagaimana saya cakap dengan Cikgu Muhammad pada hari ini, konsep cepat ke arah membantu warga pendidik yang kompeten. Ini adalah yang mana saya nak bentangkan pada hari Sabtu ni, ke arah membantu warga pendidik yang kompeten sebagai melahirkan generasi pemimpin masa depan. Dan murid pada hari ini yang dapat menzahirkan konsep cepat itu kebolehan untuk apa? Untuk beri cadangan, padangan dan seterusnya melaksanakan tindakan atau pelan tindakan itu sendiri. Sebab kita tak nak generasi masa depan bila dia bercakap, dia cakap dia sangat pandai. Tapi bila dia nak buat, dia tak mampu buat. Sebab apa? Dia pandai cakap saja. Kita bukan nak dia banyak bercakap, kita nak tahu dia. Tapi kalau dia cadang dan diberi pandangan, tapi siapa yang nak buatkan tindakan ni? Itu segala-galanya terhenti. Sebab sama juga dalam meeting PIBG. Cadang, siapa-siapa boleh cadang, tak payah. Di sekolah SMK Paruput saya ada 1080 orang murid, 1080 orang anak di sana. Mereka boleh berikan cadangan, mereka berikan pandangan. Tapi nak buat ni siapa? Jadi sebab itulah kami sana cuba sedaya upaya untuk instill, untuk meletakkan satu platform di mana kita nak pelajar-pelajar ni buat projek. Bila diberi cadangan, lepas tu kita bagi pandangan. Lepas tu pandangan tu adalah komen. Lepas tu baru mereka menjalankan projek mereka atau pelan tindakannya. Kalau masa depan dia cakap dia nak buat itu, nak buat bangunan atau dia nak buat rumah PIBG, siapa yang nak buat ni? Make sure siapa yang cakap tu dia buat. Kita tak nak mereka mencurahkan banyak idea. Saya cakap pelajar-pelajar universiti, I don't care whether you have straight A on your paper. I care to make sure that our patient not die on the operation theatre. Jangan awak pandai bercakap saja atas pentas, awak pandai membentangkan paper awak, tapi bila awak buat surgery, pesakit awak mati. Dan dia akan disalahkan oleh instruktur awak sendiri. Sebab kita sebagai guru pun sama juga. Kita mengajar anak murid kita bukan untuk penghafalan saja. Kita nak tahu mereka tak boleh tak mereka mengaplikasikan apa yang mereka belajar. This is from the perspective ibu bapa. That's why Cikgu Muhammad, terima kasih banyak-banyak beri saya ruang dan peluang untuk masuk dalam tim didik sebab dia nak dengar pula ibu bapa, what does ibu bapa want? What do we actually want in the class? Sebab sebelum ni kami tak tahu pun tentang Google Classroom. Kami tak tahu apa belajar. Jadi merupakan satu cabaran kepada saya apabila pengetua saya cakap, Doktor, I think you betul ambil Google Certified Educator level 1. Dah habis level 1, dia kata, Doktor sama level 2. Bila habis level 2, Doktor, you please ambil GCT. Sebab bila doktor ambil GCT, cikgu-cikgu saya boleh tekan mereka untuk ambil GCT juga. Supaya mereka sepatutnya yang ambil. Jadi saya sebagai apa, dan memang ia adalah mak sukar bagi saya sebab saya bukan guru. Saya tidak tahu tu Google Classroom dahulu. Saya terpaksa belajar juga daripada zero. From zero to hero. Bukannya saya hari ini terus tahu je. Jadi, macam ni Google Classroom. Jadi bila saya kembali di luar, saya cakap kepada barisan ibu bapa, kadang-kadang anak-anak kita ni sebenarnya sekolah ada Google Classroom. Mereka ada MOE IT, tapi banyak sekolah, banyak pelajar dia tak tahu pun dia punya username, dia tak tahu pun dia punya password, dia tak pernah guna pun G Suite tu juga. Jadi pada tahun 2020 ni saya telah menggerakkan PIBG. Di SK Paruput dan SMK Paruput, kami semua mesti mengguna email, mesti menggunakan MOE dan sebagainya. Itulah perkongsian saya kasih pada pagi ini. Terima kasih Cikgu Muhammad. Sekarang kita berkongsi dengan rakan Negeri Selangor. Silakan Cikgu MK. Okey, terima kasih Cikgu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi kepada rakan-rakan pendidik Sekolah Hati Murni. InsyaAllah hati saya pun murni juga. Okey, dan terlebih dahulu terima kasih pada Cikgu Muhammad dan juga Cikgu Zul atas kesudian untuk mengadakan sesi pengenalan tentang sesi perkongsian ilmu. Okey, seperti mana yang Cikgu Muhammad sebut tadi, nama diberi Muhammad Kamarul Izzuan Osman. Cuma rakan-rakan boleh panggil saya dengan Cikgu MK. Saya ambil huruf M dengan huruf K saja untuk singkatan. Yang mana saya kata bertugas di Sekolah Kebangsaan Sedang UPM. Kalau Cikgu perasan ada Universiti UPM Sedang tu, sekolah saya tu berada di belakang UPM. Saya di sekolah mengajar subjek Bahasa Inggeris tahun 1 dan yang selebihnya saya mengajar subjek TMK untuk kelas tahun 5 dan juga kelas tahun 6. Okey, dan menjadi penyelaras ICT dan juga sebagai admin untuk digital learning KPM. Okey, saya daripada pengalaman menjadi admin ni, saya terlibat banyak dalam program GEG ni dipanggil Google Educator Group, yang mana saya merupakan leader untuk grup Educator Group Gombak, yang mana saya mengambil sijil level 1 grup Google Educator, Certified Educator ni pada tahun 2017. Okey, dan kemudian ambil level 2 dan sekarang ni dah
renew ataupun recertified semula pada 2019, 2020 dan sekarang ni saya mengikuti latihan untuk Google Certified Trainer dan insyaAllah mengikuti jejak langkah Cikgu Khalijah, Cikgu Mamat, Cikgu Mamat insyaAllah, Dr. Bashar dan juga rakan-rakan yang lain yang mengikuti training untuk Google Certified Trainer. Okey, dan juga saya orang kata untuk gerak kerja saya pada waktu sekarang ni saya terlibat sebagai admin untuk Google Classroom Training Kementerian dan terlibat sebagai task force Google Classroom di Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dan juga daerah Petali Perdana sebagai jurulatih. Dan apabila cikgu mendapat pentaulihan level 1 dan level 2 ni, saya juga terlibat secara orang kata aktif dalam jurulatih G Suite ni untuk negeri, daerah dan juga institusi-institusi yang menjemputlah untuk buat perkongsian berkaitan dengan G Suite. Dan pada tahun lepas dia dianugerahkan panelis lah untuk Teachers Award for Asia 2019 dan juga alhamdulillah pada 2019 sebagai panelis ikon Guru Teknologi Pendidikan Negeri Selangor 2019 dan juga sumbangan sedikit dalam perkongsian teknologi dalam G Suite bersama dengan rakan saya Cikgu Saraswati di SK Bukit Jelutong yang mana kami mengendalikan laman web berkaitan dengan STEM dan daripada projek tersebut menerima anugerah Work from Technology in Education. Okey, untuk saya cikgu, saya untuk pengenalan dengan rakan-rakan guru di sekolah Hatimun ini, saya lebih kepada memberi input tentang bagaimana cikgu nak mula mempelajari tajuk tentang Google for Education. Okey, yang mana kat sini kalau untuk makluman cikgu yang mengikuti siaran ini, setiap pada kita ni kita ada akaun Google. Sama ada akaun yang kita gunakan untuk handphone, di mana kalau cikgu maklum setiap kali kita beli handphone Android ke, perkara pertama yang kita nak guna mesti adalah Play Store. Nak install WhatsApp ke apa sebagainya, di mana fungsi dalam telefon kita ni dia ada fungsi Google Play Store. Di mana setiap kali cikgu nak createkan akaun tersebut, cikgu perlulah mendaftar akaun Google. Okay. Dan saya dekat sini berkongsi dengan cikgu bagaimana cikgu nak mula. Langkah pertama untuk memulakan Google for Education. Dan untuk makluman cikgu juga, sekiranya cikgu menggunakan akaun G Suite, cikgu boleh menggunakan fungsi G Suite ini untuk pelbagai kegunaan. Dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu bagaimana untuk langkah awal, langkah pertama untuk memulakan Google for Education. Dan seperti mana yang cikgu lihat pada awal siaran tadi, Dr. Bashar memang pelbagai tajuk beliau menguasai tentang Microsoft pun boleh, Google pun boleh, dan cuma saya ini lebih kepada Google for Education lah. Alright, untuk makluman cikgu, kalau sekiranya cikgu ada kamera ataupun bolehlah snap lah laman web untuk cikgu memulakan langkah untuk mempelajari tentang Google for Education. Pembelajaran secara atas talian yang paling penting cikgu, ia adalah percuma. Di mana pembelajaran Google atas talian ni percuma dan cikgu boleh mengikuti pembelajaran tersebut secara ikut masa cikgu yang terluang. Okey, kalau sekiranya cikgu memilih untuk menyertai pembelajaran atas talian ini, okay, dia akan membawa kita kepada untuk makluman cikgu, langkah pertama yang cikgu boleh lakukan ialah mendaftarkan nama cikgu dan juga email dan juga organisasi cikgu, negara, jawatan cikgu dan sebagainya. Dan kemudian bila cikgu dah daftar, apa yang cikgu akan dapat ialah cikgu akan dapat pembelajaran secara dalam talian ni selama 8 minggu. Di mana untuk pembelajaran cikgu ni, dia akan mempelajari tajuk-tajuk yang cikgu boleh ikuti. Okay, yang mana saya kongsikan cikgu tajuk yang dipaparkan. Cikgu boleh belajar.
Di mana pada minggu pertama cikgu akan belajar tentang bagaimana cikgu nak mempelajari tentang Google Drive. Dan minggu kedua cikgu akan belajar tentang Google Docs. Ketiga Google Classroom. Minggu keempat cara nak membuat Google Form. Minggu kelima untuk membuat pembentangan melalui Google Slide. Dan yang minggu keenam membuat data analisis ataupun menggunakan fungsi Google Sheet untuk membuat pelaporan, data dan sebagainya. Dan yang minggu ketujuh amat menarik, bagaimana cikgu nak membuat drawing menggunakan Google Drawing. Dan yang akhir sekali, bagaimana cikgu nak membina laman web menggunakan Google Site. Di mana selepas cikgu selesai mendapatkan pembelajaran selama 8 minggu daripada Google for Education, dan yang paling bagus, cikgu akan dapat satu sijil pengiktirafan daripada Google tentang asas tentang Google for Education. Selepas cikgu dah selesai mengikuti pembelajaran selama 8 minggu, dan pihak Google akan menghantar satu sijil berbentuk berbentuk yang ini untuk cikgu boleh orang kata kumpulkan sijil daripada Google tentang Google for Education. Alright. Okey. So untuk perkongsian seterusnya, saya akan berkongsi tentang cikgu bagaimana cikgu akan meneruskan tentang tajuk pertama pada hari ini. Saya akan kongsikan tentang bagaimana cikgu nak menggunakan fungsi Google Drive. Okey. Okey. Untuk makluman cikgu, saya akan kongsikan cikgu minggu pertama apabila cikgu telah mendaftar tentang kursus talian Getting Started with Google for Education. Minggu pertama cikgu akan mempelajari tentang fungsi Google Drive. Okey, dalam pembelajaran Google Drive ni apa yang cikgu akan belajar, apa itu Google Drive, kemudian bagaimana cikgu nak mengakses Google Drive daripada akaun cikgu, kemudian bagaimana cikgu nak membina, nak upload dan juga download file daripada Google Drive. Kemudian dalam fungsi Google Drive cikgu, bagaimana cikgu nak buat carian file-file yang ada dalam Google Drive dan cara nak susun file tersebut untuk nampak kemas. Dan juga yang terakhir, bagaimana cikgu nak kongsi file tersebut kepada rakan guru ataupun cikgu nak kongsi file tersebut kepada para pelajar. Okey, untuk pada perkongsian ataupun kaedah pada perkongsian hari ini, saya akan tunjukkan dengan cikgu iaitu cara mengurus dan menyusun file Drive dan juga file add-on dalam Google Drive. Okey. Di mana untuk langkah pertama apabila cikgu dah dapatkan akaun G Suite, perkara pertama bagaimana cikgu nak menguruskan fungsi Google Drive ni. Di mana tajuk ni saya telah pun membuat pembentangan di beberapa ceramah dan juga perkongsian dalam talian, yang mana saya ambil masa lah untuk kongsi dengan rakan-rakan cikgu di Sekolah Hartimuni, yang mana untuk tajuk ini Google Drive mengurus dan menyusun file dan juga fungsi add-on ni, yang mana untuk tajuk ini apa yang cikgu dapat pelajari ialah bagaimana cikgu nak menggunakan Google Drive dan juga nak memantau file-file yang ada dalam Google Drive cikgu, dan kemudian mengaplikasi beberapa ciri sistematik bagaimana cikgu nak urus file yang boleh dilakukan dalam Google Drive. Yang mana untuk makluman cikgu-cikgu sekalian, yang mana Google Drive ni kita panggil satu tempat penyimpanan file-file atas cloud ataupun di awan. Di mana sebelum ini kita banyak simpan bahan-bahan kita dalam pen drive. Sebelum pen drive tu kita ada external hard disk. Kemudian kita dululah masa awal-awal belajar ada floppy disk. Lepas tu banyaklah revolusi teknologi dah keluar dan sekarang ni kebanyakan bahan ataupun file-file yang dikongsi atas talian ni banyak dalam cloud.
Dan Google Drive adalah satu fungsi yang amat boleh kita gunakan apabila cikgu dah ada akaun G Suite. Yang mana Google Drive ni saya istilahkan sebagai ibu kepada aplikasi Google ni. Yang mana dekat Google Drive ni lah kita nak buat Google Form, kita nak buat Google Photo, kita nak buat berbagai-bagai lah bahan yang mana kita kumpulkan dalam satu tempat untuk penyimpanan. Okey. Okey, apa yang saya boleh kongsikan sekarang ni, mengurus fail dalam Google Drive ni sebaik saja cikgu dah masukkan fail dalam Google Drive, cikgu juga boleh menggunakan folder untuk menyusun, mengatur dan juga membuat tagging. Mana kat sini kalau cikgu perasan lah, kebanyakan kita ni kita bila letak fail dalam komputer, kalau kadang saya perasan lah dekat desktop depan komputer kita ni, kebanyakan rakan kita ni suka letak fail-fail dekat desktop. Alasannya untuk senang nak cari, dan kemudian bila orang lain nak buka laptop cikgu pun buka saja, dia pun tak jumpa kat mana nak cari recycle bin. So kat sini untuk mengelakkan satu, bila cikgu buat banyak-banyak tu, memori ataupun waktu dia nak loading paparan skrin tu dia agak lembab sikit lah, sebab banyak memori ataupun RAM telah pun kita gunakan dekat penyimpanan file-file. Kadang video pun simpan dekat desktop, senang nak klik. So kat sini apa yang cikgu boleh lakukan, cikgu boleh juga menyimpan file-file tersebut dalam Google Drive. Dan apa yang cikgu boleh lakukan untuk menguruskan file Google Drive ni, termasuk nak menguruskan pentadbiran. Contoh kalau cikgu nak letakkan unit akademik, unit HAM, unit Koko dan unit-unit lain, dari mana cikgu boleh letakkan file-file ataupun dokumentasi atau laporan dalam Google Drive mengikut unit pentadbiran. Bagi pengurusan kelas, sebenarnya kalau cikgu ada bahan-bahan yang cikgu upload dari segi video ataupun lembaran kerja ataupun latihan, cikgu boleh createkan Google Drive untuk kelas. Yang mana dalam kelas ini cikgu boleh susun bahan-bahan pelajaran cantik, dan juga bila waktu cikgu nak gunakan, cikgu boleh download ataupun kongsikan pautan link Google Drive ni untuk akses pelajar-pelajar cikgu. Dan dalam fungsi Google Drive juga, cikgu boleh juga membina laman web. Laman web Google Site ni untuk sekolah cikgu ataupun unit akademik, kelas dan unit sekolah. Di mana bahan-bahan yang cikgu nak masukkan dalam Google Site cikgu ataupun laman web Google Site ni, cikgu boleh simpan semua bahan-bahan tersebut, multimedia, video, dan cikgu boleh simpan dulu sebagai material. Dan bila nak masukkan dalam laman web Google Site, cikgu boleh import file tersebut daripada Google Drive yang cikgu create. Dan begitu juga dalam Google Drive ni, dia boleh mengintegrasikan fungsi Google Classroom, di mana untuk makluman cikgu, sekolah-sekolah di kementerian menggunakan fungsi Google Classroom untuk pengurusan kelas, untuk menghantar bahan, tugasan dan sebagainya. Di mana fungsi Google Classroom juga dia mengintegrasikan Google Drive, di mana bahan-bahan yang dihantar oleh pelajar dalam bentuk tugasan akan disimpan dalam Google Drive, Google Classroom. Begitu juga dengan pengurusan BBM, di mana kalau cikgu mengadakan kursus bersama dengan rakan, kita sebagai trainer pun kita akan menghantar bahan tersebut dalam Google Drive, dan sebelum mulanya latihan ataupun training, kita memang akan memberikan pautan bahan-bahan tersebut ke dalam Google Drive, dan kita kongsikan pautan tersebut kepada peserta-peserta untuk mereka dapatkan bahan tersebut sebelum memulakan training ataupun banking. Dan begitu juga kalau cikgu terlibat dalam multimedia, untuk makluman cikgu, kalau cikgu menggunakan Google Drive melalui akaun G Suite, cikgu akan dapat unlimited storage, di mana segala gambar, segala video ataupun berkaitan tentang multimedia ni cikgu boleh simpankan dalam Google Drive, dan kemudian bila cikgu nak gunakan semula, cikgu boleh download ataupun cikgu boleh terus kongsikan link tersebut kepada rakan-rakan untuk menggunakan.
Dan yang terakhir sekali yang boleh cikgu gunakan dalam fungsi Google Drive ni ialah pengurusan ERPH ataupun e-record orang kata pengajaran harian. Di mana untuk makluman cikgu, rakan-rakan di e-didik juga ada memberi latihan ataupun bengkel berkaitan dengan ERPH. Di mana ERPH ni cikgu boleh simpankan dalam Google Drive, boleh jadikan dalam bentuk Google Docs, Google Classroom ataupun Google Site ataupun Google Sheet. Di mana dalam pengurusan RPH ni sebagai pentadbir boleh juga menyemak RPH dan boleh buat semakan atas talian. Dan begitu juga dengan bahan-bahan lain, kalau sekiranya cikgu tak ada pen drive ataupun nak simpan, cikgu boleh gunakan fungsi Google Drive untuk penyimpanan yang lain. Alright, okay. Saya akan kongsikan bahan ini kepada cikgu. Di mana pautan ini saya akan masukkan dalam ruangan chat. Saya kembali kepada Cikgu Muhammad. Pada pagi ini, Cikgu Syarif akan kongsikan dengan kita mungkin 1-2 sistem yang telah dibina ataupun macam mana beliau membina sistem itu dengan menggunakan teknologi apa, kaedah apa, sama-sama kita saksikan. Silakan Cikgu Syarif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan cikgu daripada Sekolah Hatimuni dan rakan-rakan JU. Okay. Dan untuk makluman cikgu-cikgu, saya tak sediakan macam profil yang cikgu MK, Dr. Basha. Okey, saya merupakan guru dari SK Kemumin dan saya minat penggunaan ICT ni dan saya cari cara untuk memudahkan rakan-rakan guru sama ada dalam PDPC ataupun pengurusan pentadbiran di sekolah. Okey, dan banyaklah saya kongsikan dengan rakan-rakan dalam 29 topik. Dan untuk penggunaan sistem yang Encik Mat maklum tadi, dalam senarai ada 10 dan banyak lagi yang akan keluar sistem pengurusan dan sebagainya. Okey, saya akan kongsikan berkaitan sistem pembelajaran, portal pembelajaran sesuai dengan keadaan sekarang, norma sekarang, norma baharu pendidikan di mana murid-murid dapat mengakses sumber pembelajaran. Okey, dan sistem ni kebanyakannya saya telah integratekan daripada Data Studio, daripada Google Form dan kita integratekan juga dengan Document Studio. Sebab untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran sama ada nota pembelajaran ataupun kuis soalan ataupun video pembelajaran, kita banyak bergantung di atas sumbangan guru-guru. Okey, untuk portal pembelajaran, Encik Mat, jelas ke suara saya? Okey, bagus. Gambar pun clear, suara pun okey. Okey, terima kasih. Okey, contohnya portal pembelajaran One Stop Learning ni, center di PPD Kota Baru, kami gabungkan semua portal JPN yang memuatkan berbagai-bagai jenis bahan untuk rujukan ataupun untuk ulang kaji murid dalam masa PKP dan PKBB. Okey, dan kebanyakan bahan ni untuk kalau portal Kota Baru sendiri dah mencecah banyak dah. Saya cuba tunjukkan yang KB Cakna ni. Boleh digunakan untuk murid sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Semua sekali akan berada dalam ni. Hanya menunggu murid select adakah dia sekolah rendah ataupun sekolah rendah, subjek apa yang diperlukan. Jadi murid boleh select berdasarkan subjek apa yang dia nak belajar ataupun nak buat ulang kaji dan tahun berapa. Ada daripada darjah 1 hinggalah tingkatan 6. Okey, jumlah bahan untuk sekolah rendah
sebanyak 11,442 dan untuk SMK sebanyak 3,353. Contohnya, bila murid nak buat ulang kaji, dia hanya klik pada, setelah dia isi, tukar semua mengikut tahap masing-masing dan subjek, dia akan klik pada pautan. Okey, contohnya bila klik pada pautan, dia boleh jawablah soalan. Contohnya ini adalah bentuk soalan. Boleh jawab dan terus dapatkan markah berapa. Ni cikgu yang bina daripada SJKC PRC. Dalam sistem ni, macam-macam lah, daripada Sabah, Sarawak telah masukkan bahan. Dan untuk sumbangan cikgu-cikgu tu, kita akan hantarkan sijil. Contohnya di halaman guru ni. Okey. Selain daripada analisis setiap hari, bahan-bahan pembelajaran dihantar oleh cikgu-cikgu dan ada bahagian analisis untuk sijil cikgu. Contohnya mengikut penyumbang terbanyak. Ada yang telah sumbangkan bahan untuk sama ada dalam bentuk nota, kuis, video. Ada sehingga 176 kali jumlah bahan. Dan cikgu-cikgu ni kita telah hantar sijil. Ada rekod sijil penghargaan guru. Dan telah ditandatangani oleh Ketua PPD Kota Baru lah. Okey, dan sijil ni saya gunakan Document Studio. Studio ni untuk generate. Bila cikgu dah hantar bahan, dia akan auto generate sijil untuk cikgu lah. Contohnya daripada Laulina. Okey, saya klik untuk sijil. Cikgu boleh print dan jadikan dia sebagai sumbangan profesional. Okey, ini adalah paparan sijil cikgu lah. Saya telah mendapatkan kebenaran daripada pihak PPD untuk tanda tangan dan kita letakkan nombor siri ya. Jadi pengurusan menggunakan data studio, kita integratekan dengan Google Form dan Document Studio memudahkan kita nak bina sama ada sistem ataupun portal pembelajaran. Dan antara yang saya telah bina, ini saya tunjuk berkaitan sistem kehadiran di mana murid telah bila dia hadir ke sekolah, dia masukkan IC dan suhu badan, klik submit dan kita akan dapat tahu murid itu daripada tingkatan berapa, kelas mana dan berapa suhu badan. Okey, itu berkaitan kehadiran murid ataupun kehadiran guru. Dan saya sedang untuk kehadiran murid, kehadiran guru, sistem pinjaman pemulangan buku DPSS, saya sedang usahakan untuk tak perlu key in. Di mana kita akan gunakan QR code scanner. Dan saya masih menunggu QR code yang saya rasanya dah lama dah order daripada China kot. Tak sampai-sampai lagi. Kalau dah sampai baru kita boleh start running untuk sistem tersebut lah. Di mana kita gunakan QR code untuk sama ada penilaian murid-murid ataupun sistem pinjaman, kehadiran dan sebagainya. Sistem akan auto detect nama murid dan pukul berapa dia sampai. Jadi tak perlu kita klik masukkan nama murid, masukkan nama kelas dan klik submit. Dia akan jadi sistem auto lah. Okey, sistem pelaporan. Ini saya reka untuk sama ada pihak JPN ataupun pihak PPD. Contohnya apabila satu tahun untuk membuat penilaian sekolah ingin melihat keberhasilan sama ada sekolah A apa yang keberhasilannya tinggi, sekolah B apa keberhasilannya tinggi. Jadi pihak pentadbir sekolah sama ada guru besar, PKP, PKM yang terlibat dalam pengurusan ataupun PKKO sendiri, dia akan membuat catatan. Ini saya menggunakan Google Form lah. Apabila catatan dihantar, sama ada dia boleh bila berlakunya keberhasilan, bila dapat
kejayaan pengiktirafan daripada sama ada peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, dia mempunyai skema pemarkahan yang berbeza. Sama ada dari tempat, nombor 1, nombor 2, nombor 3 ataupun penyertaan. Daripada pengisian oleh pihak sekolah, kita akan dapat lihat sama ada kita boleh melihat melalui perbandingan sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun kita nak lihat daripada ko-akademik, sukan, kelab persatuan, IC dan lain-lain. Yang tu memudahkan pihak sama ada PPD ataupun JPN untuk mencari pemenang. Dan bila dashboard ni dapat diakses oleh pihak sekolah, mereka akan cuba meningkatkan tahap keberhasilan, tahap kejayaan sekolah masing-masing. Sebab satu daerah boleh tengok kan, sekolah mana yang terbaik dan sekolah mana yang tak ada keberhasilan. Kalau kita buat main-main, malulah. Okey. Seterusnya, saya ada juga menyediakan sistem pengurusan guru ganti. Kalau sebelum ni saya buat pengurusan guru ganti, dia terbalik. Sepatutnya pengurusan kehadiran dulu. Apabila cikgu hadir ke sekolah, dia akan swipe ataupun kalau sekarang ni masukkan nombor IC je. Sistem akan detect bahawa cikgu tersebut hadir. Dan cikgu yang tak buat pengisian form, jadi bila tak buat pengisian form, sistem akan detect yang guru tersebut tidak hadir. Jadi pihak pentadbiran ataupun PKP senang untuk membuat sistem makluman guru ganti yang boleh diakses oleh cikgu-cikgu. Jadi maklumat ni mungkin kita cakap bahawa lagi senang hantar WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Melalui WhatsApp, Telegram, kita tak dapat analisis guru mana yang cuti paling banyak, guru mana yang paling banyak menggantikan guru yang tak hadir, kelas mana yang paling banyak terabai ataupun subjek mana yang terabai. Ini lebih kepada analisis. Okey, seterusnya tempahan bilik-bilik khas sama ada di sekolah ataupun di PPD. Apabila sistem ni kita lancarkan kepada sekolah ataupun kepada PPD untuk membuat tempahan, kita tak perlu dah nak cakap yang bahawa tempahan bilik ataupun dewan telah berjaya ataupun lulus. Disebabkan sistem akan baca. Bila dia menghantar permohonan untuk satu-satu bilik ataupun bilik khas, sistem akan baca bulan, hari, tarikh, masa mula dan masa akhir. Jika permohonan tersebut tidak bertindan ataupun bertindih antara 4 ni. Kalau bertindih 2 tak apa. Kalau bertindih 3 tak apa. Kalau bertindih 2 tak boleh. Masa ni adalah salah satu kita panggil apa? Encik Mak, kita panggil apa? Salah satu pengukuran sistem untuk memberi status sama ada lulus ataupun gagal permohonan sama ada daripada pihak sekolah ataupun JPN untuk menggunakan premis ataupun bilik-bilik khas. Jadi tak benar lah tu lulus. Tak dengar? Dengar. Okey. Jadi kita sebagai pengurus sistem, kita hanya menghantar laporan berkaitan analisis. Biasanya laporan ni akan diminta lah. Contohnya kalau PKG, PPD akan minta laporan penggunaan sama ada dalam bentuk bilik ataupun dalam bentuk bulan. Jadi laporan ataupun sistem ni memudahkan pegawai lah, sama ada cikgu ataupun pegawai untuk menguruskan tempahan bilik-bilik. Kalau di sekolah biasanya kita akan buka untuk pusat sumber sekolah, untuk makmal komputer dan sebagainya, auditorium, dewan-dewan. Itu memudahkan pihak penjaga yang menjaga bangunan tersebut ataupun bilik tersebut untuk cikgu buat
tempahan dan cikgu boleh masuk tanpa berlakunya clash antara kelas dan sebagainya lah. Okey, saya juga ada buat sistem cukup Cik Mat dah. Banyak dah. Cukup tu, pening. Okey, cukup dah. Sebabnya sistem ni kalau banyak-banyak jadi pening juga. Okey, dan pening tu baru tengok. Dan bila saya buat sistem, saya ada buat sistem ni, saya buat tutorial berkaitan bagaimana kita nak buat daripada A to Z. Dan akhir sekali, saya akan cipta bagaimana kita nak copy ataupun nak jadikan sistem yang telah siap sebagai kepunyaan sekolah kita. Tu untuk memudahkan cikgu lah. Kalau tak dia nak ikut step tu panjang. Jadi ambil yang shortcut. Copy data, copy sistem. Selesai. Okey, itu adalah perkongsian saya untuk kali ini Encik Mat, dan semoga memberi manfaat kepada semualah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tak ingat. Ya, betul saya tak ingat. Saya nak tengok tajuk-tajuk ni. Apa kepakaran Cikgu Sari tu, ada berapa tu? Yang pertama OBS 29. Ini adalah kepakaran beliau yang mana sebelum ini beliau berada di pejabat dan memang banyak membantu pihak pejabat, pihak PPD, pihak jabatan dalam mempermudahkan urusan-urusan pentadbiran lah khususnya. Pentadbiran. Yang disebut tadi satu je sistem, tapi sebenarnya banyak lagi tu tentang Camtasia, Filmora, nak buat video, Photoshop dan sebagainya bla 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 itulah. Dan kebanyakan sistem yang ditunjuk tadi dah siap dah. Cikgu hanya ambil, copy, edit sikit-sikit, boleh terus pakai. Dan yang pentingnya juga percuma. Percuma tu. Maksudnya benda itu dah 100% siap. Cuma dia masih lagi belum diedit. Jadi cikgu copy mengikut kaedah-kaedah video tutorial yang dah dipun disediakan. Mungkin tukar logo, tukar nama, lepas tu boleh adjust sikit, boleh diguna di peringkat sekolah masing-masing yang sudah siap. Ya, dan tepat. Kalau katakan cikgu nak bina sistem yang belum ada lagi, yang belum dibuat lagi oleh Cikgu Syarik, boleh cadangkan. Saya nak buat satu sistem. Sistemnya contoh sistem pelajar masuk tandas, contoh aja tu. Cari, oh belum ada lagi orang buat. Boleh cadangkan macam mana dia punya idea dan konsepnya. Jadi Cikgu Syarik akan gunakan kalau yang dimaklumkan tadi, Google Form, Data Studio dan Dokumen Studio. Dokumen Studio untuk CJ lah, untuk pengiktirafan. Untuk pengiktirafan. Kalau perlu CJ lah, kalau tak perlu. Dan yang pentingnya juga dia ada analisis tu. Analisis tu dia keluar secara automatik. Nak tengok bilangan berapa peratus, berapa hari ni, berapa bulan depan, mengikut apa yang telah disetting lah. Jadi kita mudah. Kalau sebelum ni kita suruh cikgu isi manual, pakai pen ataupun taik, lepas tu analisis kena kira satu-satu, lelaki berapa, perempuan berapa, memang menambah beban kerja. Kerana sebenarnya pengiraan-pengiraan itu boleh dibuat oleh sistem, tetapi akibat kita tak belajar, kita kira secara manual, yang pertamanya lambat, yang keduanya silap. Jadi kalau dibuat begini, terus keluar automatik, siap dengan gambar-gambar lagi, angka-angka itu dia update. Kalau guna Google Studio tu dia berapa minit dia update? Cikgu saya 5 minit ke? Okey, untuk auto update sistem dia 15 minit Encik Mat. Tapi 15 minit. Maksudnya tapi pembina boleh auto refresh. Jadi tak perlu tunggu 15 minit lah. Dan kalau sistem tu penting, kita boleh masukkan add-on. Add-on pada Google Chrome kita untuk minta add-on tu yang tolong refresh. Contohnya 1 minit sekali refresh. Boleh juga. Tak semestinya kita tunggu 15 minit. Maksudnya kalau cikgu nak analisis segera. Ya, betul. Kalau cikgu biarkan 15 minit. Tapi kalau cikgu nak cepat, cikgu tekan, dia terus update. Kadang-kadang kita nak keputusan segera yang terkini, katakan. Pada sekian, 10.35, cikgu refresh, terus dapat keputusan yang terkini. Kalau katakan tak penting, mungkin 15 minit baru dia update. Kita nak tengok kemarin berapa, hari ni berapa, esok berapa, guru dah masuk kelas, macam tadi, pelajar, subjek-subjek ataupun tempahan bilik. Kita nak tengok penggunaan bilik banyak pada hari apa. Jadi banyaklah sistem-sistem.
Yang ini yang biasa digunakan oleh sekolah kerajaan lah. Mungkin di sekolah swasta saya tak pasti, ideanya mungkin lebih kurang ataupun konsepnya boleh cadangkan sekiranya perlu bengkel lanjutan berkaitan dengan sistem-sistem. Yang penting sistem yang dibuat itu diguna. Kalau buat sistem simpan peram jadi perkasam tak ada guna. Buatlah sistem-sistem yang kita guna. Yang kita guna. Kalau yang ditunjukkan ini memang dah pun diguna oleh sekolah-sekolah, oleh PPD yang mencadang ataupun yang membina, yang membuatlah. Kalau yang ni peringkat JPN ini memang kita open kepada semua. Siapa-siapa saja boleh akses di seluruh negara lah. Dan ada sistem-sistem tu dia terhad kepada sekolah itu saja ataupun PPD itu saja. Yang ini memang untuk semua. Kalau cikgu nak share kepada mak bapak ke, nak share kepada pelajar ke sesuai dengan tajuk, mereka boleh pilih sendiri. Jadi kalau katakan satu sekolah dia nak buat sistem pembelajaran dia sendiri, dashboard dia, senaraikan nama guru dengan nama subjek, itu lagi cantik. Dia jaga orang kata mengurus sekolah sendiri saja. Macam Cikgu Sadiq ni dah mengurus dunia ni, semua ada kat situ. Jadi paling kurang cikgu urus sekolah cikgu sendiri dulu. Kalau dah pandai, dah pakar, bolehlah bantu rakan-rakan. Cikgu Sadiq ni tak tahu apa nak buat lah, jadi diciptalah macam-macam sistem yang membantu mengikut mana yang di request. Kalau tengok tu sekejap je saya stop dulu. Ya, okey. Salah seorang cikgu tiup KPM tu. Kalau bab-bab video, tutorial, channel apa semua, nak buat recording, nak buat tutorial, serah kat beliau je lah. Best teaching practice. Siap. Okey, boleh. Cikgu Tiup salah seorang yang telah dipilih oleh KPM lah, antara yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi untuk guru. Jadi terima kasih Cikgu Syarid, banyak idea tu. Kalau nak berbengkel, kita atur slot yang lain lah. Okey, sama-sama. Bagi idea pada pagi ini kepada semua rakan-rakan kita yang ada, ramai lah pula join 155 orang ni. Tapi fokus kita kepada rakan-rakan guru di hati murni. Semoga hati kita semua yang join hari ini suci dan murni. Okey, terima kasih Cikgu Syarid dari Kota Baru mewakili orang Pantai Timur, JU kita.